Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. So kita mulakan. Alright, sebelum ni, kelas sebelum ni cikgu dah ada ajar. Okay, mungkin ada yang join kelas sebelum ni dah tahu. Okay, so cikgu ada ajar macam ni kan, kita ada belajar bulatan unit. So bulatan unit tu ada 4 sukuan Okay, ada 4 sukuan. Jadi ini sukuan yang pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Dan kita tahu di sini bermulanya kosong darjah. Lepas tu dekat sini 90 darjah. Kat sini 180 darjah. Di sini 270 darjah dan berbalik ke sini 360 darjah. Okay. So ini adalah untuk setiap sukuan lah. Dia punya range dia Okay. Untuk sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Okay. So dalam kelas sebelum ni cikgu dah ajar, cikgu dah masukkan hubungan antara sin, cos dan tangent bagi setiap sukuan. Jadi hubungan dia adalah macam ni. Okay, kalau sukuan yang pertama semua bernilai positif. Okay, semua bernilai positif. Semua ni maksud dia sin, cos, tangent. Okay, sin, cos dan tangent. Jadi kalau cikgu cakap sin 45 darjah, adakah sin 45 darjah tu ada dalam sukuan yang pertama? Sin 45 darjah. Ya. Okey, jadi sin 45 darjah, kita tengok 45 darjah tu dia ada dalam sukuan yang pertama. Okey, jadi maksudnya sin 45 darjah bernilai positif. Okey, sukuan pertama semua positif. Jadi sin ke, cos ke, tangent ke, tiga-tiga tu bernilai positif Okay, so cikgu tulis kat sini semua positif. Okay, untuk sukuan yang kedua, hanya sin sahaja yang bernilai positif Sukuan kedua hanya sin sahaja yang bernilai positif. Sin theta sahaja yang positif. Jadi cos dengan tangent akan bernilai negatif. Okay, maksudnya macam ni. Sudut dalam sukuan kedua, katakanlah 95 darjah. Okey, 95 darjah tu dah masuk dalam sukuan kedua. Kalau cikgu tanya, cos 95 darjah bernilai positif atau negatif? Cos 95 darjah. Langkah pertama, tengok dulu dia sukuan yang keberapa. 95 darjah ni sukuan yang keberapa? 2. Sukuan yang kedua. Okay, so dan soalannya kat sini adalah cos. Jadi cos 95 darjah ni akan bernilai negatif. Kenapa cikgu cakap negatif? Sebab sukuan kedua sin je positif. Betul. So cos 95 darjah bernilai negatif sebab yang positif dalam sukuan kedua hanyalah sin sahaja. Okay, alright. Okay, so itu sukuan pertama semua positif, sukuan kedua sin positif, sukuan ketiga tangent positif dan sukuan keempat cos positif. So nak ingat dia, hari tu cikgu ajar macam mana nak ingat ni? Nak ingat siapa yang positif di setiap sukuan.
SSTK. Betul. SSTK. S untuk semua bagi sukuan 1, S untuk sin bagi sukuan 2, T untuk tangent bagi sukuan 3 dan K untuk cos bagi sukuan yang keempat. Okey. Jadi kalau cikgu bagi contoh soalan macam cos 95 darjah ni bernilai negatif ke positif, kena boleh tahu jawab lah. Oh, 95 darjah sukuan 2. Sukuan 2 SS, sin yang positif. Jadi kalau cos maksudnya dia akan bernilai negatif. Okey? Okay, so hari ni cikgu nak ajar kamu cara nak kira sudut cara nak kira sudut. So yang ni kamu kena guna kalkulator. Okay. Cara nak kira sudut. So ni soalan dia. Sekejap kita okay. So macam ni ni soalan yang pertama. So hari ni kita belajar nak cari nilai sudut. Okay, nak cari nilai sudut theta So kalau cikgu bagi sin theta sama dengan 0.726. Okay, sin theta sama dengan 0.726. So sekarang kita nak cari nilai theta ni berapa nilai dia. Okay, so cara dia semua dah ada kalkulator ke? Dah. Okay. Okay, cara dia kamu buka kalkulator kamu tu. Okay, lepas tu kamu tekan shift. Dekat kalkulator kamu tu kamu jumpa button yang ada tulis shift kan? Tekan shift. Lepas tu tekan sign. Tekan shift, tekan sign. Okay, sekarang kamu tekan shift, tekan sign. Okay, apa yang keluar dekat kalkulator? Sin negatif 1. Sin negatif 1. Sin kuasa negatif 1. Okay, so tekan shift, tekan sign. Sekarang kita nak tahu sudut theta ni berapa darjah. Bila kita tekan sin berapa darjah tu dia akan dapat 0.726. Jadi sekarang nilai tu dia dah bagi, tapi sekarang kita nak cari sudut tu. So cara dia tekan shift, tekan sign, tekan 0.726. Okay, dah tekan dah 0.726? Dah. Okay, lepas tu tekan sama dengan. 4. Okay, kamu dapat berapa? 46.552. 0.9. Okay, bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. 47. So, dia akan jadi 47 darjah. Itu adalah darjah sebab kita nak cari sudut. Okay, so cara dia tekan shift, tekan sign dan tekan 0.726. Okay, alright. Okay, so bila kamu dapat tu, nilai dia 47 bila kamu dah bundarkan, betul tak? Okay, so sekarang ni kita boleh tulis kat sini 47 darjah Theta tu nilainya 47 darjah. Okay, tapi sekarang cikgu nak tanya kamu. Okay, ini okay, so kamu tengok sin theta tu dia bernilai 0.726. Maksudnya sin tu dia bernilai positif. Okay, dia tak ada negatif kat situ tau. Jadi sin theta tu dia bernilai positif. Jadi selain daripada sukuan yang pertama, theta tu dia boleh ada pada sukuan yang keberapa? Tengok SSTK tu. Sukuan yang pertama. Betul, sukuan yang pertama. So sukuan yang pertama tadi kita dah dapat nilainya yang ni 47 darjah ni. Ni 47 darjah ni yang sukuan yang pertama punya. Sekarang selain daripada sukuan pertama, ada lagi sukuan yang nilai sin dia positif. Jadi sukuan yang keberapa lagi
Lagi satu Dua. yang nilai sign dia positif. 2. Sukuan yang kedua. Jadi sekarang kalau sukuan pertama tu 47 darjah, okay. So kita boleh buat macam ni lah. Kita andaikan ni sukuan pertama, ni dekat sini adalah 47 darjah. Tadi kita dah tekan kalkulator, kita dapat 47 darjah. Tapi sukuan kedua pun boleh jadi nilai positif. Jadi apa agaknya nilai sudut pada sukuan yang kedua? Tolak dulu 180 tolak. Itu yang kita belajar sudut rujukan sepadan sebelum ni. Kalau sukuan pertama, okey betul, dia jadi 47 darjah. Sekarang ada lagi satu sukuan yang sign bernilai positif, iaitu sukuan yang kedua. Okey, sukuan yang kedua. Yang ni So, tadi sukuan berdasarkan sukuan yang pertama 47 darjah, kalau kita nak cari yang sukuan kedua punya, kita tolakkan 180 darjah tolak 47 darjah. Macam tu. So 180 darjah tolak 47 darjah. Jadi kamu akan dapat berapa darjah? 133 darjah. 133 darjah. Maksudnya nilai untuk theta lagi satu yang kita tahu sebab dia theta tu positif, nilai dia lagi satu adalah yang ni 133 darjah. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey. Sekejap Cikgu, Ya. kalau try soalan lain lagi boleh tak? Boleh. Ni cikgu nak bagilah ni. Cikgu nak bagi soalan lain. Okay, so sekarang berdasarkan pemahaman kamu yang tu, cikgu nak kamu cari sudut, okay, cari sudut theta ni. Cari sudut theta, cikgu bagi cos theta sama dengan 0.71. Okay, sekarang cari apakah nilai sudut theta. Cara dia adalah macam tadi. Tadi cikgu buat sin kan, yang ni cos pula. So cara dia macam mana? Shift cos 0.71. Lepas tu tekan sama dengan dapat 45. Kamu dah bundarkan ke tu? Dah. Okay. So semua yang lain dapat 45 juga ke? 45 darjah. Okay, so dapat theta 45 darjah. Okay, 45 darjah ni dia dalam sukuan ke berapa? 1. Pertama. Sukuan 1. Betul, sukuan 1. Okay. Tapi kamu tengok cos theta ni 0.71 ni nilai dia positif ke negatif? Positif. Positif lah, 0.71 tak ada tanda negatif pun kan? So kamu ingat yang ni S, S, T, K. Yang ni yang semua yang positif. Jadi yang positif berada pada sukuan yang keberapa? Cos yang positif. Pertama dengan yang keempat. Pertama dan juga yang keempat ni. Sukuan 1 dan juga sukuan 4. Okay. So kalau sukuan 1 45 darjah, berapa nilai yang sukuan 4 punya? Macam mana kita nak cari? 60 tolak 45. Sukuan 4 ni dia dah sampai 360 darjah tau. Jadi kalau kita nak cari yang untuk nilai sukuan 4 tu, apa patut kita buat dengan 45 darjah ni? Apa tolak berapa? Tolak 360. 360 tolak 45. 360 darjah tolak 45 darjah.
Jadi 315. Jadi sudut theta lagi satu yang ada dalam sukuan 4 adalah 315 darjah. Ni yang hari tu kita belajar sudut rujukan sepadan tu lah. Itu pentingnya tu untuk kita tahu. Okay? So nak cari sudut tu, kita tekan shift dulu. Kalau sin, shift sin. Kalau cos, shift cos. Kalau tangent, shift tangent. Okay, lepas tu kita kena pasti dia ada dalam sukuan mana lagi. Lepas tu kalau nak cari macam mana kita nak buat. Okay? Alright, next question boleh? Boleh. Okay, so tadi kita dah sin, cos, kita try tangent pula. Sekejap. Cikgu. Okay, so ini yang ketiga. Mula-mula sin, lepas tu cos, sekarang cikgu buat tangent pula So, cari sudut theta. Untuk tangent theta yang sama dengan 1.54. Okay, berapakah nilai sudut theta? Sustai 57. 57. Dah bundarkan ke tu? Dah. Dah bundar 5,0. Okay. Okay, Amir Okay, Amir, cikgu dah mula sikit ni. Tapi kamu boleh follow. Tapi make sure kamu ada calculator sebab yang ni kena kira pakai calculator. Okay. So tadi berapa darjah tadi theta? 57. 57 darjah. Okay, so kamu tengok tangent theta ni dia bernilai positif kan? Okay, selain daripada sukuan yang pertama, lagi satu sukuan yang 3. theta ni boleh berada adalah pada sukuan Ketiga. yang ketiga. So 57 darjah ni kita consider dia sukuan pertama lah sebab nilai dia tak lebih daripada 90 darjah kan? Dia kira sukuan pertama. So lagi satu adalah sukuan yang ketiga. Okay, so macam mana caranya kita nak cari nilai dekat sukuan yang ketiga? 270. 270. Sukuan 3 ni mesti selalu ramai silap. Okay, sekarang cikgu tunjuk sukuan 3 maksudnya dia daripada sini masuk sini. Sudut dalam sukuan 3 Okay, dan kalau sudut rujukan sepadan dalam sukuan 3 dia ada dekat mana? A, sudut rujukan sepadan B, C, D. Sorry, A, B, C, D, E. Kat mana sudut rujukan sepadan bagi sukuan 3? C. C. Betul. So sudut rujukan sepadan bagi sukuan ketiga berada dekat C So dekat sini. Okay, ni kena ingat tau sebab sukuan 3 ni selalu ramai yang silap. So sudut rujukan sepadan ada dekat sini tau. Jadi 57 darjah tu kan macam dia punya sukuan sudut rujukan sepadan tau. So 57 darjah tu selain daripada dia ada dalam sukuan pertama, 57 darjah tu dia ada dekat sini. Dekat sini Okay. Ni saja nilai dia 57 darjah. Sekarang kita nak cari sudut tu daripada sukuan 1 sampai ke sukuan 3 termasuk 57 darjah ni. Jadi macam mana cara nak buat? Tambahlah. Tambahlah. Apa tambah apa? 180 tambah 57. Pandai. Sebab kita dah tahu dah. Daripada sini sampai ke sukuan kedua ni nilainya 180 darjah. Dan lepas tu dekat sini nilainya adalah 57 darjah. Okay. So untuk dapatkan sukuan ketiga punya nilai, okay, daripada sini sampai sini, kita kenalah tambah 180 ni dengan 57 darjah. Macam tu 180 darjah tambah
57 darjah. Barulah dapat nilai dalam sukuan yang ketiga. Boleh? Cikgu, Ah, bukan 50 darjah tu dekat sukuan pertama ke? memanglah 57 darjah tu nilai dekat sukuan pertama. Okay. Alright, 57 darjah tu sini. Okay, sebab dia menepatilah dia berada dalam sukuan pertama, nilai dia positif. Okay, tapi kan kita dah belajar sebelum ni, sudut rujukan sepadan bagi sukuan 2, 3 dan 4. Okay, kalau sukuan ketiga sudut yang ada dalam sukuan ketiga dia daripada sini sampai sini. Dan dia punya sudut rujukan sepadan ada dekat sukuan ketiga di sini. Okay, kan cikgu dah ajar sebelum ni, sudut rujukan sepadan tu dia sebenarnya macam sudut dalam sukuan 1. So, untuk sukuan ketiga, sudut rujukan sepadan dia dekat sini. Jadi sebab tadi kita dah tahu dah sudut dalam sukuan 1 adalah 57 darjah. Jadi kita pun automatik tahu sudut dekat sukuan ketiga ni pun bernilai 57 darjah. Macam tu Sepadan, okey. Okay, sebab sudut rujukan sepadan ni dia seolah-olah sudut sukuan pertama. Tapi sudut sukuan pertama yang berada pada sukuan 2, sudut sukuan pertama yang berada pada sukuan 3, sudut sukuan pertama yang ada pada sukuan 4. Itu maksud sudut rujukan sepadan. Jadi, since kita dah tahu 57 darjah tu nilai dalam sukuan pertama, jadi bila sukuan ketiga punya sudut, kita terus tahu sudut rujukan sepadan dia adalah 57, sama macam sukuan pertama tadi. So yang ni kita kena mahir dulu sudut rujukan sepadan. Sebab tu cikgu sebelum ni ajar dalam 2 kali kelas juga cikgu ajar 3 kali kelas kot, 1 video, 2 online. Okay, tentang sudut rujukan sepadan dan selalunya memang pelajar keliru sedikit. Jadi tak apa, sekejap lagi cikgu tunjuk lagi satu contoh untuk sukuan ketiga punya. Okay, alright. So 180 darjah tambah 57 darjah, maka sudut dalam sukuan ketiga adalah berapa ni? 237. 237 darjah. Betul cikgu tak kira ni, kamu kira betul-betul tau. So 237 darjah ni dalam sukuan yang ketiga, sebab sukuan 3 positif lah. Okay. Alright. Okay, sekejap cikgu cari lagi satu soalan di mana soalan tu melibatkan sukuan ketiga. Tapi cikgu tak ingat lah. Okay, try ni cikgu tak check lagi. Kita tengok yang ni pula Okay, soalan cikgu, cari sudut theta. Okay. Cari sudut theta. Okay, sebab cikgu nak dia sukuan yang ketiga, jadi cikgu ambil ni. Tangent, cari sudut theta, cikgu bagi tangent theta sama dengan 1.04. Okay. So, cari nilai sudut theta ni. Berapa nilai? 46. So, cara dia, okay, tadi Amir lambat sikit masuk. Cara dia kalau kita nak cari, kena tekan shift, kena tekan tangent. Kalau soalan tu tangent lah. Okay, sebab ni kita nak cari balik nilai sudut tu. So, dia tekan shift, tekan tangent, dia akan keluar tangent kuasa negatif 1. Maksudnya kita terbalik lah, kita nak cari nilai sudut. Tekan shift, tekan tangent dan 1.04 So berapa sudut tadi kamu dapat? 46. 46 darjah Okay, 46 darjah. Okay, so perhatikan sudut 46 darjah ni. Okay, macam ni. Sudut 46 darjah ni dia adalah sudut dalam sukuan yang pertama. Okay. Ini sudut dalam sukuan pertama, 46 darjah di sini Dalam sukuan pertama, tangent bernilai positif. Tapi kita juga tahu lagi satu yang bernilai positif, SSTK. Sukuan ketiga adalah T. SST. T tangent yang positif pada sukuan ketiga. Maksudnya
Sudut tu ada dalam sukuan ketiga. Jadi sekarang kita nak tahu berapa nilai sudut tu. Sudut dalam sukuan ketiga tu bermula daripada sini dah masuk sampai sini sukuan ketiga. Okay. So yang atas tu cikgu tunjuk sukuan yang pertama punya dan yang ini sukuan yang ketiga punya. Okay. So sekarang ni kita dah dapat maklumat. Bila kita tekan shift tangent, kita dapat sudut dia 46 darjah. 46 darjah ni sudut dalam sukuan pertama. Sekarang kita nak cari sudut dalam sukuan yang ketiga. Sebab kita tahu, selain daripada sukuan pertama, sukuan ketiga pun positif ni. Jadi apa nilai sudut kat sukuan ketiga ni pula? So berdasarkan yang 46 darjah yang kamu dapat tadi, yang ni, 46 darjah ni dia sudut dalam sukuan pertama. Dan kita tahu sudut rujukan sepadan dia adalah sebenarnya sudut dalam sukuan pertama. Okay? So sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Apakah nilai sudut daripada sini sampai sini? Berapa? 180. 180 darjah dekat sini 180 darjah. Tapi kita nak tahu apa nilai sudut bila yang dalam sukuan ketiga punya sudut ni. Sebab tangent tu positif kan. Jadi untuk ruangan ini saja, so untuk yang ini kita tahu dia adalah sudut rujukan sepadan Yang kuning ni saja adalah sudut rujukan sepadan. Jadi sudut rujukan sepadan bagi sukuan ketiga berada di tempat yang cikgu buat warna kuning. Sini So dia punya sudut rujukan sepadan ni dia sebenarnya adalah sudut dalam sukuan satu. Pada sukuan ketiga dia punya rujukan sepadannya di tempat kuning ni. Jadi since kita dah tahu dekat tadi kita cari shift tangent theta, sudut dia 46 darjah. Jadi kita tahu dekat kuning ni saja 46 darjah. Okay? Dekat kuning tu saja 46 darjah. Tapi sekarang kita nak cari bukan dekat kuning tu saja dan bukan dekat purple tu saja. Kita nak cari bermula daripada sini sampai sini, termasuk kuning dengan purple. Itu maksudnya. So, bila kita nak cari untuk sukuan yang ketiga, so cara dia nak dapatkan nilai sudut sukuan ketiga tu, theta mesti ambil 180 darjah kena tambah dengan 46 darjah. Okay? So baru kamu dapat nilai dalam sukuan ketiga. Boleh So berapa nilai dia ni? 226. Ya? 226. 226 darjah. Macam tu. Boleh? Boleh. So kamu dah belajar dua benda lah. Kamu dah belajar, sebenarnya kamu belajar banyak benda. Kamu dah belajar setakat ni yang segala info kan yang dapat kamu tahu hafal ni SSTK. Okay. Apa tujuan hafal? Sebab setiap sukuan nilai sin, cos dan tangent berbeza. Tapi kita boleh ingat yang positif. Jadi yang mana yang positif tu kita ingat. Yang kalau tak ada maksudnya itu bernilai negatif. Macam itulah. So yang positif pada setiap sukuan kita boleh ingat SSTK. Okay, itu yang kamu tahu. Lepas tu tadi hari ni yang baru cikgu ajar cara nak cari nilai sudut. Dia bagi nilai sudut, dia bagi sudut nilai sin bagi sudut, nilai cos bagi sudut, nilai tangent bagi sudut tu dia bagi dalam bentuk perpuluhan semua tu kan. Tapi sekarang dia suruh cari berapa nilai sudut tu, berapa darjah. So cara dia tekan shift. Kalau soalan dia sin, shift sin. Kalau soalan dia cos, shift cos. Kalau soalan dia tangent, shift tangent. Okay, macam tu. Boleh Alright. So soalan seterusnya cikgu tanya. Okay, sekejap Okay, so macam ni. Cikgu bagi soalan. Cikgu nak kamu cari nilai sudut theta. Cari nilai sudut theta. Okay, cari nilai sudut theta di mana diberi tangent theta.
Tangent theta sama dengan 0.726. Tapi cikgu ada bagi syarat. Cikgu nak kamu cari theta tu untuk sudut yang bernilai di antara 180 darjah hingga 270 darjah. Apa maksud ni? Yang ni apa maksud dia? Siapa boleh beritahu cikgu? Jadi dalam sukuan yang ketiga. Pandai. Okay, sebab kita dah tahu dah tangent ni, okay, ingat balik SSTK. So, tangent yang positif, sebab soalan ni positif kan? Tangent yang positif ada dalam sukuan pertama dan sukuan yang ketiga. Tapi sekarang ni cikgu nak kamu cari untuk yang ini. Maksudnya, bila yang ini selang kelas ni, julat ni bermaksud ini adalah dalam sukuan yang ketiga. So bermaksud cikgu nak kamu cari ni sudut yang dalam sukuan ketiga. Okey, boleh tak kamu cuba cari? Macam biasa, cari dulu. Nak cari sudut tu kan, kena tekan shift. Okey, cari yang tu dulu. Okey, cikgu. So kamu bagi tahu cikgu, bila kamu tekan shift tangent 0.726, berapa nilai theta yang kamu dapat? 36. Berapa? 36. 36? 36 darjah kan? Yang lain dapat sama tak? Cikgu tak kira ni, kamu kira betul. Sama. Sama 36. Okey. Theta 36 darjah. Lepas tu kamu kata okey dah siap. Salah tu sebab soalan nak bukan dalam sukuan pertama, dia nak dalam sukuan ketiga. So, apa langkah seterusnya untuk kamu buat? Tambah 180. So, kamu tulis sukuan 3 kan? Sebab kamu faham yang ni soalan ni dia nak suruh cari sukuan 3. Jadi theta tu mesti tambah dengan 180 darjah. So nak tambah dengan yang mana? Tambahlah dengan yang ini tadi yang kita dapat tadi. So kita tambah 36 darjah kat sini. Barulah kita dapat theta dalam sukuan yang ketiga. Gitu. So theta kamu dapat berapa ni? Bila tambah? 60 darjah. Ya? 16 darjah. 216 darjah. 216 darjah. Macam tu. Faham? Faham. So itulah dia yang cikgu nak ajar hari ni. Ajar sikit-sikit dulu, ajar banyak kan pening. Ya. So soalan dia akan macam-macam cara lah yang dia minta yang macam ni. Kadang-kadang dia minta macam ni lah. Yang soalan yang kamu tengok sekarang ni, kadang-kadang dia minta, dia dah bagi tahu dah dia nak yang dalam sukuan keberapa. So kalau dia nak dalam sukuan ketiga, kamu tambah. Kalau sukuan kedua, keempat, kamu kena tolak. Macam tu je. Biasa sukuan ketiga ni dia macam unik sikit. So kamu kena ingat lah kalau nak cari kamu kena tambah macam tu. Okay? Kalau 180. Macam mana? Sekejap. Apa cikgu tu tanda tengah-tengah apa tu yang tanda tu? Tanda lebih kecil daripada tu. Macam ni ke? Tak apa, kamu cakap je. Kalau macam tu, kamu baca dia, sudut tu ada di antara 180 hingga 270. Jadi kamu pun terus tahu automatik, oh ni sukuan ketiga ni. Jadi kalau sukuan ketiga, kamu kena tambah. Macam tu lah. Okay, jom kita nak jawab latihan sebelum kita habis kelas. Boleh? Boleh. Okay. Alright, so sekarang ni cikgu akan paste link. Cikgu buat latihan yang macam selalu cikgu buat sebelum ni lah. Cikgu akan paste link class point. Okay? Cikgu akan paste link class point. Lepas tu kamu masukkan kod. So kamu nampak kod tu dekat atas tu 58148 kan? Kamu masukkan 58148. Lepas tu kamu nama kamu dan kamu join. Okay, ni sekarang cikgu paste. Okay, kamu masuk dulu. Klik link tu dan masuk 58148. 58148.
Okay. Kita ada berapa orang ni tadi? Sekarang ada berapa orang? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang. Okay, jadi cikgu nampak ni yang masuk 7 orang. Atira, Mina, Maziah, Ira, Ilya, Alice, Imah. Sofia line tak okey kot. Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar je tengok. Ya ke Sofia? Line tak okey ke? Ni link dia, link yang cikgu bagi tu, kamu klik link tu, masukkan kod 58148. So cikgu tengok sekarang ni yang dah masuk Atira, Mina, Maziah, Irazana, Ilya, Alice, Razimah, Batrisha dan Syazana. Amir okey ke? Kita tunggu Amir dengan Sofia. Ini tidur gitu. Sofia tak okey yang lain? Okey, tak apa. Okey, Sofia dah masuk. Alright. Okey, Amir okey ke? Kalau tak okey line, cikgu mula dulu. Nanti kamu try masuk. Sementara kamu tak dapat masuk tu, okey sebab line kamu boleh tengok aktiviti di Google Meet Okay, so sekarang ni cikgu dah beralih slide. Cikgu nak kamu swipe down kamu punya phone tu, kan kamu dah masuk kan? Kamu swipe down, lepas tu dia akan refresh lah. So kamu akan dapat paparan jom jawab soalan. Adakah kamu nampak paparan jom jawab soalan? Ada. Ada Okay, jadi soalan pertama, cari nilai sudut theta bagi 0 darjah hingga 90 darjah. Maksudnya ni sukuan berapa ni? 1. Sukuan 1 lah. Jadi sukuan 1 boleh terus dapat lah. Faham? Tak ada perlu tambah-tambah apalah. Terus je dapat yang sukuan 1 punya. Okay, cari nilai sudut theta bagi sudut 0 darjah hingga 90 darjah untuk yang berikut dan menggunakan kepada 2 tempat perpuluhan. Okay, cikgu akan mulakan sekarang. Kamu boleh mula menjawab. Okay, Ilya dengan Sofia je belum jawab lagi. Ilya okey ke tu? Okey. Sorry. Tak apa. Okay, so Ilya je yang belum jawab. Kalau nak cari sudut tadi, tekan apa, tekan apa. Ke line tak okey Ilya? Okey. Okay. Alright, cikgu tunggu kamu punya jawapan sebelum cikgu close. Dia terus tulis jawapan ke apa cikgu? Tulis jawapan terus. Kamu tekan kalkulator kamu dapat apa, tulis apa nilai kamu. Apa nilai yang kamu dapat. Soalan cikgu cari nilai sudut theta tu. Okay, dah hantar semua. Alright. Okay, so semua jawab dengan betul. Tanya sudut dia 57 darjah. Tanya. Yay.
Okay, so okay, so cikgu akan bergerak ke soalan yang seterusnya. Masih lagi di paparan tadi. Okay, kalau kamu dah ada keluar daripada tu, kamu kembali ke Meet, kamu kembali balik ke paparan tu, cikgu dah beralih slide. So kamu just swipe down untuk refresh Alright, so soalan dia cari nilai sudut theta bagi 0 darjah hingga 90 darjah dan bundalkan kepada dua tempat perpuluhan. Soalan dia tangent theta sama dengan 1.04. Jadi theta bersamaan dengan, alright, silakan. Okay, kita masih menunggu daripada Syazana. Syazana seorang belum hantar. Syazana ada masalah kot. Line tak okey ke? Dah keluar ke? Syazana je belum hantar lagi. So kita tunggu sikit lagi daripada Syazana sebelum cikgu close. Are you okay Syazana? Kot. Dia tak ada dalam Dia Google. tak ada dalam Google Meet cikgu. Oh ya ke? Line tak okey lah tu. Okay cikgu close. Alright, so semua cikgu tengok kat sini jawab 46 darjah. Tahniah, betul semua? Okay, kita akan bergerak ke soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga, cari nilai sudut theta. Okay, so ni cikgu dah bergerak ke soalan yang ketiga Kalau kamu tak nampak nombor soalan tu nombor 3, kamu swipe down untuk refresh Okay, cari nilai sudut theta dan bundalkan kepada dua tempat perpuluhan. Cos theta sama dengan 0.67. Jadi berapakah nilai theta? Okay, so Syazana masih belum masuk dalam Google Meet Belum. Okay, so cikgu close. Tanya semua jawab jawapan yang betul. Jawapan dia adalah berapa darjah? 48. Okay, good. 48 darjah. Alright, kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Soalan yang keempat. Okay, sila refresh kalau tak keluar lagi soalan nombor 4 dekat kamu punya paparan Okay, soalannya adalah diberi tangent theta sama dengan 0.726. Kenal pasti theta berada di sukuan yang keberapa? Jawapan kamu boleh lebih daripada 1. Okay, so cikgu mulakan sekarang.
Okay, ada 3 orang lagi yang belum. Imah, Syazana, Sofia. Tapi Syazana mungkin dah terkeluar tadi. So Imah dengan Sofia yang belum hantar. Imah dengan Sofia masih ada dalam meet kan? Ada. Okay. Alright, tinggal Syazana. Oh, Syazana tak ada. Jadi cikgu close submission Alright, jadi jom kita tengok jawapan yang betul adalah A dan C Di tahniah, tapi ada juga yang terjawab salah ni. Apakah orangnya? Ilya. Ilya dia jawab B. B salah. B tu soalan yang kedua. So tangent tu macam mana nak tahu? Cerita sikit. Semua SSTK. SSTK. Saya SSTK. suka tanam pobes. betul. Okay, so macam mana nak tahu dia soalan berapa-berapa? Maksudnya kita nak tengok macam mana kita tahu tu kata dia mesti soalan ketiga. Tengok tan, tangent, sin, cos. Ya, betul. So dekat soalan tu tang mana yang kita tahu dia dekat soalan ketiga? Sebab tangent tu positif. Itu nak dengar tu. Sebab tangent tu positif. Okay. Alright. Cikgu. Ya. Dia boleh soalan tu jadikan dia negatif ke? Boleh. Sebab soalan ni dia keluar positif. Kalau dia jadi negatif, maksudnya tak boleh pilih soalan ketiga lah. Sebab soalan ketiga positif. Tangent kita. So kita kena cari tangent yang negatif. So tangent negatif kat soalan keberapa macam tu. Faham tak? Tapi cara kerja, jalan kerja samalah. Kena tengok dulu soalan tu nilai dia positif ke atau negatif. So kalau tak ada apa-apa maksudnya positif lah. Kalau ada tanda tolak maksudnya negatif. Macam tu. Boleh? Boleh. Terima kasih cikgu. Sama. Okay. So cikgu tengok dekat sini. Cikgu buat leaderboard ni. So yang pertama adalah Wardina Alis Yang kedua adalah Maziah. Maksudnya yang paling cepat jawab lah ni. Betul semua. Betul semua dan paling cepat jawab. So yang pertama adalah Wardina Alis, tahniah. Yang kedua Maziah, ketiga Syamina. Keempat Sofia, kelima Imah, keenam Ira Zana. Dia sampai setakat 6. Okey, tahniah diucapkan. Okey, sekejap ya. Alright, so cikgu akan beralih ke soalan yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey, soalan yang ke-6. Okay, so kalau kamu tak nampak soalan tu nombor 6, sila refresh. Okay, soalan nombor 6, diberi sin theta sama dengan negatif 0.3579. Kenal pasti theta berada di sekuan yang keberapa? Boleh jawab lebih daripada 1. Okay, boleh mula Okay, so kita ada Nina dengan Sofia yang masih belum jawab. So kita ada Sofia yang belum jawab lagi. Sofia okay? Sofia. Are you there? Okay. Cikgu close dululah sebabnya cikgu dah tak kejar masa ni. Sekejap lagi cikgu ada kelas juga lagi ni. Okay. Okay, so Sofia, I'm so sorry because I have to close submission right now, okay? Tiba-tiba speaking pula.
Okay, so sekarang kita tengok jawapan yang betul. So, kamu sekarang di paparan kelas point tu ke ataupun kamu di paparan meet? Google Meet. Okay, so kalau kamu tengok di paparan meet sekarang, cikgu dah tick dekat jawapan mana yang betul. So, jawapan yang betul adalah C dengan D. C dengan D sebab sukuan ketiga dan keempat. Kenapa jawapan dia C dengan D? Sebab negatif. Sebab kita nampak ada tanda negatif kat situ. So kita pun ingat balik SSTK. So SSTK sukuan pertama S, semua positif. Jadi kita tak boleh pilih sukuan pertama lah sebab soalan tu adalah sign tu nilai negatif. Sukuan yang kedua S sign positif. Pun tak boleh pilih sukuan kedua sebab yang tu soalan dia negatif. Jadi jawapan dia adalah sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. Jadi cikgu tengok yang first tu ramai berkurang jawab dulu A dengan B ni. Sebab dia mesti tak tengok ni ada tanda negatif. Okay. So kita tengok siapakah orang yang betul ni. So orang yang betul ni adalah Maziah, Ira, Zana dan Batrisha. Orang ni saja bagi tepukan menjawab soalan dengan betul iaitu sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okay, tengok leaderboard. So yang pertama tadi Alis mendahului, sekarang Maziah pula yang mendahului. Tahniah mengatasi Wardina Alis. sorry. Jadi yang pertama Maziah, kedua Ira Zana, ketiga Batrisha, keempat Wardina Alis, kelima Imah dan yang keenam adalah Sofia. Tapi Sofia dengan Imah ni dengan Alice ada jawab salah juga Yang jawab betul adalah Maziah, Ira dengan Batrisha. Okey, tahniah diucapkan. Lagi satu soalan boleh ke? Ni soalan last. Okey, pergi ke paparan kelas point tadi. So kamu akan jumpa tengok soalan tu soalan yang ketujuh. Sila refresh kalau tak nampak soalan nombor 7 dengan cara swipe down ke bawah. Swipe down dah down tu bawah lah kan. Swipe down untuk refresh. Soalannya adalah cari nilai sudut theta apabila siapa Lali Sebat ni? Ada nak masuk kelas? Siapa Lali Sebat? Tak tahu. Cikgu approve. Siapa Lali Sebat ni? Cikgu approve kamu masuk tapi cikgu tak tahu siapa. Lali Sebat ni siapa? Siapa tu? Tak tahulah. Kalau kamu tengok dekat ruangan chat ni, cikgu dah ada approve dia dah baru masuk Lali Sebat tapi cikgu tak tahulah sebab dia guna nama bukan nama sebenar. Okay, so sekarang cikgu akan mulakan. So kamu dah tahu dah apa yang kamu kena buat sekarang ni? Cari nilai sudut theta apabila tangent theta sama dengan negatif 0.9665 dan theta berada di antara 270 darjah hingga 360 darjah. Ni sukuan keberapa ni? Sukuan ke 3. 270 darjah hingga 360 darjah. 4. Sukuan yang keempat. Maksudnya di sini kamu kena cari dulu mula-mula apa nilai theta tu. Lepas tu kamu kena cari nilai dia dalam sukuan yang keempat. Sebab soalan dia nak yang dalam sukuan keempat Faham tak? Faham. Boleh? Okay. So cikgu akan mulakan sekarang. Kali ni short answer. Maksudnya kamu tak payah tulis panjang-panjang. Cikgu nak kamu tulis apa tolak apa. Dapat berapa. Itulah. Typekan apa tolak apa sama dengan apa. Itulah. Faham tak? Faham. Sebab nak cari sudut dalam sukuan yang keempat. Kita lupa letak negatif. Bila nak tekan kalkulator, kamu kena tekan shift, tangent, negatif 0.9665. Sekejap, cikgu try Shift, tangent,
Kalau tak letak pun tak apa, kalau tak silap cikgu. Sekejap Shift tangent. Kena letak lah. Kena letak Nanti jadi positif. Nilai dia kan? Okay, so kalau nak cari tu, kamu tak letak pun tak apa. Sebab tanda negatif tu untuk tengok dia dalam sukuan keberapa je sebenarnya. Okay. Alright, so kita tahu yang ni dia nak dalam sukuan yang keempat. So kamu cari dulu theta tu berapa nilai sudut dia. Okay, lepas tu nak tahu dia dalam sukuan keempat, kamu kena tolak. Jadi berapa, tolak berapa, jadi dapatlah sama dengan berapa. Yang penting kamu cari dulu theta tu. Tapi theta tu kalau kamu tekan negatif ke, tak tekan negatif ke, kamu akan dapat nilai sama juga. Cikgu set 3 minit je. So ada, tak sempat nak jawab. So ada 3 orang je yang jawab. Cikgu terpaksa set 3 minit lah sebab nanti kamu lama-lama. I'm so sorry bagi yang tak sempat jawab. Okay, tak apa. Kembali ke paparan ni. So kita tengok jawapan ada 3 orang kawan kamu ni. Dia orang dah jawab. Okay, so kita tengok ini Imah punya jawapan. Imah tulis 360 darjah tolak 44 darjah sama dengan 316 darjah. Betul tak Imah punya ni? Betul. Betul So cikgu akan like Imah punya jawapan betul. Maksudnya di sini tadi Imah tekan theta tu Imah dapat 44 darjah. Faham So yang lain pun semua mesti dapat 44 darjah lah. Negatif 44. Okay, so cara dia macam ni. Kalau kamu nak cari theta, kamu tak tekan nilai negatif tu pun tak apa. Okay, so negatif tu sebenarnya dia nak menunjukkan dia dalam sukuan keberapa je. Jadi in order nak cari theta, tak tekan negatif tu pun tak apa. Janji kita dapat dulu nilai theta tu, lepas tu baru kita tengok dia nak dalam sukuan keberapa. So kalau sukuan keempat, kena tolak. Okay, alright, itu jawapan Imah. Jadi tanya kepada Imah. Seterusnya Maziah, 360 tolak 44, okey juga betul 316 darjah. Tanya kepada Maziah, so cikgu akan like jawapan dia. Arigato. Imah kata arigato. Lepas tu nak jawab apa cikgu tak reti. Kamsahamnida. Terror boleh ambil bahasa Jepun kan tu? Ya. Korea ya Allah, nampak benar tak tahu. Tak minat Korea, sorry cik. Tak gitu. Okey, 360 tolak 44 dapat 316 darjah. Okey, Tanya Irazana pun betul. Okey, tanya kepada 3 orang ni. Okey, so last lah sebelum kita berakhir. So Boleh cikgu, boleh. last bukan soalan lah, tapi bukan soalan tanya trigonometri. Cikgu nak kamu kongsikan apa yang kamu dah belajar pada hari ni sebenarnya. Yang kita nak buat tadi tu apa? Bagi keyword ke, bagi apalah yang kamu dah tahu tadi. Apa sebenarnya yang kamu buat? Kamu ingat yang mana positif atau tidak? Semua apa yang kamu dapat, kamu tulis. Boleh hantar lebih daripada 1 kalau tak silap cikgu. Okay, so cikgu akan mulakan. So kalau kamu tak nampak paparan sekarang ni, cikgu ada paparkan, kongsikan apa yang kamu dah belajar pada hari ini. So kamu swipe down untuk refresh. Okay, boleh mula. Jangan lama-lama sangat sebab dah lebih waktu ni. Kamu tulislah apa yang kamu dah belajar ini, apa yang kamu dapat lah, yang kamu ingat. Kamu dapat, kamu ingat, kamu tulis. Lepas tu kamu juga kalau boleh nak kongsikan perasaan kamu pada kelas hari ni, aktiviti kita pada hari ni, boleh juga. Silakan supaya cikgu boleh tahu feedback lah. Yang penting kamu dapat apa yang cikgu ajar pada hari ni. Saya faham hari ni tapi saya sakit perut. Siapa ni? Cikgu boleh tengok. Ellie sakit perut. Kenapa sakit perut? Makan banyak sangat ke? Ke salah makan? Okay, jangan cuai. Tengok tambah tengok positif or negatif. Okay, betul tu. Okay, so kena tengok negatif atau positif. Ya, betul tu Imah. Mudah bila cikgu ajar Irazana. Okay, tak semestinya. Okay.
perlu lebih berhati-hati dan seronok. Okey, Batrisha. Tak boleh leka, nanti tertinggal negatif. Irazana, okey. Saya dapat belajar sin, cos dan tangent. Ya, Nurul Atira Afindi. Saya tahu mencari nilai sin, cos dan tangent. Ilya. Okey. So, Mina dengan Maziah. Syazana tadi dah terkeluar kan? Okey, Mina dengan Maziah bolehlah nyatakan juga sebelum cikgu close. Cikgu, Ya. izinkan saya ke tandas. Boleh. Kita dah habis dah ni. Okey, tak apa, kamu boleh bersurai dulu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Saya keluar boleh ke? Boleh. Okey, so cikgu dah close submission. Terima kasih atas segala feedback. Jadi cikgu harap cikgu rumuskan apa yang kamu dah belajar pada hari ini. So hari ini kamu belajar mencari nilai sudut. Okey, kamu belajar mencari nilai sudut menggunakan kalkulator. Di mana nak cari nilai sudut kamu kena tekan shift. Okey, so shift apa? Tengok soalan. Kalau sin, shift sin. Lepas tu tekan dia punya nilai perpuluhan yang banyak-banyak kat belakang tu, lepas tu tekan sama dengan Okay, so kamu belajar mencari nilai sudut. Di samping tu kamu juga perlu mengingat nilai sin, cos dan tangent bagi setiap sukuan sama ada positif atau negatif. So cara nak ingat boleh ingat SSTK ataupun saya suka tanam kobis. Okay, dan yang paling penting sudut. Kamu tengok sudut tu, kamu mesti tahu dia berada dalam sukuan yang ke berapa. Itu semua penting Okay, jadi setakat itu sajalah kita punya pelajaran pada hari ini. Okay, insyaAllah kita akan sambung untuk yang seterusnya pada kelas pada hari Isnin insyaAllah Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, kamu boleh bersurai. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sama. Ya.